Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang hangat diperkatakan dari hari ke hari. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai moderator anda pada hari ini. Nama saya Azira Abdullah. Saya juga mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini walaupun secara atas talian. Semoga kita memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran semasa yang berfokuskan kepada cabaran pertubuhan penduduk di Afrika. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan keempat-empat ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel yang pertama, Segak Lagikan Bergaya yang berbahagia Datuk Muhammad Syuib, Bahagian Perangkaan Penduduk dan Demografi dari Jabatan Perangkaan Malaysia yang sudah berkhidmat selama hampir 6 tahun. Selamat datang saya ucapkan Datuk. Terima kasih semua. Seterusnya, ahli panel kedua, cantik dan ayu orangnya yang berbahagia Puan Farah Nabila, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selamat datang Puan. Terima kasih. Baiklah, ahli panel kita ketiga yang lantang bersuara iaitu yang berbahagia Dr. Syazana, Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Tidak tertinggal juga ahli panel kita yang terakhir yang penuh ilmu di dada yang berbahagia Datuk Aizuddin, Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Satu laporan baru telah meramalkan bahawa negara Afrika akan mengalami pertubuhan penduduk terbesar di dunia ini pada masa sekarang dan pada tahun 2050. Laporan dari Biro Rujukan Penduduk mengatakan jumlah penduduk di kawasan termiskin di dunia itu akan naik lebih dari 2 kali ganda, iaitu dari 1.1 bilion kepada 2.4 bilion. Sebahagian besar daripada peningkatan ini akan berlaku di negara-negara Afrika Sub-Sahara, di mana kesuburan adalah antara yang tertinggi di dunia. Di sana, penduduk dianggarkan telah meningkat daripada 296 juta kepada hampir 2.2 bilion. Wilayah Timur Afrika yang ada sebagai kawasan tanduk Afrika iaitu Horn of Africa pada dasarnya sedang mengalami krisis kemanusiaan yang amat serius. Kawasan tanduk Afrika ini merangkumi beberapa negeri seperti Eritrea, Ethiopia, Sudan, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi dan Tanzania. Kesemua negara-negara ini adalah tergolong di dalam kawasan yang mengalami krisis yang teruk. Contohnya kebeluran, konflik dan kemiskinan iaitu telah menjadi satu lumrah di negara ini yang hanya dibezakan oleh tahap-tahap kedaifannya sahaja. Jadi Datuk Syuib, apakah yang boleh Datuk perkatakan berkaitan kadar pertubuhan penduduk? Apakah pula tiga komponennya dan bagaimana pertubuhan penduduk secara keseluruhan? Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah kadar kelahiran boleh bertambah dengan begitu cepat? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih moderator kita Cik Azira, barisan panel yang segak, ayu. Untuk takrifkan maksud kadar pertubuhan, apa yang boleh saya bagi tahu, di mana pertubuhan penduduk merujuk kepada perubahan, sama ada pertambahan atau pengurangan penduduk di sesuatu kawasan dalam tempoh tertentu yang melibatkan kadar kelahiran, kadar kematian dan kadar migrasi bersih. Okey, seterusnya di mana tiga komponen pertumbuhan penduduk. Yang pertama, kadar kelahiran iaitu peratus atau nisbah kadar kelahiran.
dalam tempoh masa tertentu. Yang kedua, kadar kematian iaitu peratus atau nisbah kematian dalam tempoh masa tertentu. Dan yang ketiga, migrasi bersih iaitu perbezaan antara migrasi masa dengan migrasi keluar dalam tempoh tertentu. Ini adalah komponen pertumbuhan penduduk. 3 komponen. Okey, seterusnya, bagaimana komponen pertumbuhan penduduk semula jadi penduduk mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk secara keseluruhannya. Okey, yang pertama saya boleh cakapkan jika kadar kelahiran tinggi dan kadar kematian rendah, maka pertumbuhan penduduk akan bertambah dengan pesat. Itu pertumbuhan penduduk positif. Okey. Yang kedua, jika kadar kelahiran rendah dan kadar kematian tinggi, maka pengurangan penduduk akan berlaku. Maka dekat sini pertumbuhan negatif. Dapat? Okey, untuk seterusnya. Kadar kelahiran boleh bertambah dengan cepat. Okey. Yang pertama adalah amalan perkahwinan pada usia muda. Iaitu di sekitar belasan tahun dan awal 20-an. Meningkatkan kelahiran, meningkatkan kadar fertility dalam kalangan wanita. Di mana wanita berumur 20 tahun, kajian menyatakan bahawa kadar kesuburan wanita sangat tinggi. Okey, seterusnya, kegagalan amalan perancangan keluarga sesetengah negara. Okey, kita ambil seperti India dan Pakistan. Kadar kelahiran bertambah dengan cepat disebabkan oleh halangan agama, adat dan taraf pendidikan yang masih rendah, terutamanya dalam kalangan penduduk bandar. Okey, itu saja daripada saya. Saya kembali semula kepada moderator kita. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama atas hujah yang sangat jelas sebentar tadi. Tuan-puan, pembangunan yang tidak seimbang bermaksud aras kemajuan sosioekonomi yang tidak sama rata dicapai dalam sesebuah kawasan atau wilayah. Terdapat dua keadaan, iaitu ada kawasan mundur dan semestinya ada kawasan maju. Perbezaan indeks sosioekonomi seperti KDNK antara kawasan, pendapatan per kapita, kuasa beli pengguna, tabungan, taraf kesihatan, tahap pendidikan, kualiti hidup dan lain-lain biasanya diguna untuk mengukur ketidakseimbangan pembangunan yang dicapai antara kawasan atau wilayah. Pada tahun 1978, seorang ahli ekonomi Inggeris, Reverend Thomas Robert Malthus, pernah mengatakan bahawa pertumbuhan populasi adalah berkembang pada kadar geometrikal, manakala pengeluaran makanan pula adalah pada kadar arimetrikal. Ini membuktikan bahawa populasi mampu mengatasi bekalan makanan. Di Afrika, kawalan ke atas pertumbuhan populasi adalah kritikal dan perlu dipandang serius oleh masyarakat dunia amnya. Sejak awal tahun 1990-an, kerajaan-kerajaan di Afrika dengan bantuan daripada penderma-penderma antarabangsa telah mula melancarkan program perancang keluarga dengan tujuan untuk melambatkan proses pertumbuhan penduduk. Jadi yang berbahagia Puan Farah Nabila, apakah pandangan Puan tentang trend pertumbuhan penduduk semula jadi di benua Afrika yang begitu pesat pada masa kini? Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada saudari pengerusi majlis kita pada hari ini. Sama-sama. Okay. Baiklah, di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang trend pertumbuhan penduduk semula jadi di benua Afrika yang begitu pesat pada masa kini. Trend pertumbuhan penduduk semula jadi di Afrika begitu pesat pada masa kini adalah kerana kadar kelahiran di benua Afrika sangat tinggi. Hal ini kerana halangan agama dan adat pendidikan yang masih rendah, terutamanya dalam kalangan penduduk luar bandar.
sesetengah penduduk luar bandar yang masih berpegang teguh kepada agama yang dianuti dan masih mengamalkan adat turun-temurun dari nenek moyang mereka. Taraf pendidikan mereka juga rendah, oleh itu mereka tidak mengetahui kepentingan amalan perancangan keluarga. Jadi mereka tidak mengamalkan amalan perancangan keluarga secara tidak langsung, kadar kelahiran di benua Afrika meningkat. Selain itu, pengamalan perkahwinan pada usia muda. Penduduk di benua Afrika ni mengamalkan amalan perkahwinan pada usia muda, iaitu di sekitar umur belasan tahun dan awal 20-an. Hal ini akan meningkatkan kadar fertility atau kesuburan dalam kalangan wanita. Menurut kajian, kadar kesuburan seseorang perempuan itu tinggi ketika masih muda dan apabila umur mereka meningkat, kadar kesuburannya akan menurun. Jadi tidak hairanlah trend pertumbuhan penduduk di benua Afrika begitu pesat kerana mereka mengamalkan amalan perkahwinan pada usia yang muda. Seterusnya, keperluan buruh keluarga khususnya dalam sektor pertanian di luar bandar. Sebagai contoh, di Somalia, Uganda dan China, pergantungan kepada tenaga buruh keluarga tinggi bagi menjimatkan kos pengeluaran. Hal ini akan menyebabkan mereka memerlukan tenaga buruh yang ramai dari kalangan keluarga mereka. Justru itu, mereka menggalakkan kelahiran yang tinggi di dalam keluarga mereka. Okey. Dapatlah saya simpulkan di sini bahawa trend pertumbuhan penduduk semula jadi di benua Afrika begitu besar pada masa kini adalah disebabkan kerana kadar kelahiran yang tinggi yang berpunca dari kegagalan amalan perancangan keluarga, amalan perkahwinan pada usia muda dan keperluan buruh keluarga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita yang kedua. Implikasi pertumbuhan penduduk yang tinggi sudah semestinya ada kebaikan dan keburukan. Jika kita lihat dari aspek keburukan, ia akan menyebabkan kadar kelahiran yang tinggi dan golongan muda yang tidak produktif adalah tinggi berbanding dengan golongan dewasa yang produktif. Jika kita lihat dari status sosioekonomi pula, nisbah tanggungan golongan dewasa menanggung golongan muda yang tidak produktif adalah tinggi. Kedua, pembangunan sumber akan terjejas kerana kekurangan tenaga profesional. Dan yang terakhir, sudah semestinya mengurangkan saiz pasaran domestik barangan keperluan golongan dewasa kerana jumlah golongan dewasa yang sedikit. Jadi, kenapa atau perlukah kawalan kelahiran bagi benua Afrika, saudari Dr. Syazana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ahli panel dan puan moderator kita. Okey, seperti yang kita tahu, kenapa Afrika ni memerlukan kawalan kelahiran? Afrika ni benua kedua terbesar selepas Asia. Maka jumlah penduduknya yang sangat ramai. Kependudukan di Afrika meningkat dengan pesat disebabkan oleh beberapa faktor, terutamanya dalam kadar kelahiran yang tinggi dan kematian yang rendah. Okey, sehingga ke hari ini, di Afrika pelbagai masalah yang berlaku akibat dari peningkatan penduduk yang pesat seperti masalah pengangguran, kemiskinan dan taraf hidup yang rendah. Hal ini terjadi kerana sumber ekonomi yang ramai. Di Afrika, persaingan ekonomi yang hebat menyebabkan sesetengah golongan terpinggir dan menganggur. Sebagai contoh, di bandar-bandar besar seperti bandar-bandar yang besar yang terdapat di Afrika, fenomena pengangguran mewujudkan kemiskinan bandar dan luar bandar. Kemiskinan bandar ni dia menggambarkan kedaifan dan taraf hidup penduduk yang rendah. Oleh itu, dengan peningkatan populasi penduduk ini sudah pasti diiringi dengan peningkatan keperluan bahan asas untuk kehidupan mereka di Afrika, seperti tempat tinggal, makanan dan minuman. Jadi, untuk meneruskan kelangsungan hidup ni, manusia amat bergantung kepada sumber-sumber alam semula jadi. Selain itu, masalah kebuluran dan kelaparan. Penduduk di Afrika terlalu cepat
terlalu cepat dan terikat dengan pengeluaran makanan yang menyebabkan krisis makanan berlaku. Fenomena kebeluran dan kelaparan berleluasa seperti di negara Ethiopia, Uganda dan Rwanda di benua Afrika. Okey, seperti yang kita tahu, di China, dasar satu keluarga satu anak dijalankan menjadi satu langkah jangka panjang untuk mengelakkan dari krisis kekurangan makanan dan rakyatnya yang berjumlah hampir 1.5 bilion. Di sesetengah negara seperti India dan Bangladesh, Korea Utara, pengeluaran sumber makanan sering terjejas akibat bencana alam seperti banjir dan kemarau. Oleh itu, negara ini memerlukan kadar pertumbuhan penduduknya yang rendah untuk mengelak krisis kelaparan yang lebih teruk dan boleh memudaratkan kepada semua golongan. Okey, masalah ini seharusnya dilihat secara serius untuk kerajaan di Afrika mengurus kehidupannya dan menangani perubahan dengan baik. Sehingga kali ini kita tengok senario yang berlaku di Afrika. Ditambahkan lagi dengan masalah berjangkit yang semakin menular sekarang seperti COVID-19. Penyakit ini mudah berjangkit kerana rakyatnya yang ramai dan membawa kesan yang ketara terhadap penduduk di Afrika. Sebagai kesimpulannya, pelbagai penyakit mudah berjangkit melalui penduduk dengan penduduk yang lain kerana kawasan Afrika ni dia sangat kecil dan merangkumi penduduk yang padat. Okey, itu saja kupasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Doktor atas penjelasan sebentar tadi. Baik Dr. Aizuki, apakah pula langkah bagi mengawal kadar kelahiran ini? Silakan Datuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Moderator kita. Okey, bercakap pasal langkah atau cadangan yang boleh diambil oleh di benua Afrika ialah salah satunya adalah mereka boleh melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti yang telah dinyatakan oleh panel ketiga tadi, di mana kerajaan di negara China telah memperkenalkan Akta Polisi Satu Keluarga Satu Anak. Okey, akta ini sebenarnya telah bermula pada tahun 1970 di mana kerajaan China mengalami masalah ekonomi. Jadi dia telah mengambil satu langkah untuk mengurangkan kadar pertumbuhan mereka dengan memperkenalkan akta tersebut. Akta ini telah dipandang serius pada tahun 1980 di mana mereka telah menjalankan akta ini atau menggunakan akta ini sehingga pada 1 Januari 2016. Okay, sepanjang tempoh tersebut, lebih dari tiga dekad yang lalu, akta ini telah berjaya mencegah hampir 400 juta kelahiran di mana kerajaan mereka dapat mengawal kadar pertumbuhan dengan sangat berkesan. Okey, akta ini sepatutnya pakai di benua Afrika untuk mengurangkan kadar kelahiran. Keduanya adalah melewatkan had umur kahwin. Seperti yang kita tahu, golongan wanita yang berumur belasan tahun di Afrika seringkali berkahwin pada usia yang awal seperti usia belasan tahun dan usia awal 20 tahun. Okey. Usia ini sebenarnya usia yang dikatakan sangat sesuai untuk golongan wanita untuk melahirkan anak atau mempunyai fertility yang tinggi atau kesuburan yang sangat tinggi. Jadi kita perlu melewatkan had umur layak kahwin mereka kepada pertengahan tahun 20-an ataupun lewat tahun 20-an. Okay. Untuk membantu langkah ini,
kita dapat mencadangkan satu lagi langkah, iaitu meningkatkan peluang dan jumlah wanita berkejaya. Okay, apabila peluang pekerjaan kepada golongan wanita ini di dalam bidang profesional pula, mereka dapat diberi peluang untuk untuk berkejaya, dan ini akan cuba melewatkan wanita berkahwin, seterusnya dapat mengurangkan tahap fertility mereka atau tahap kesuburan mereka. Okay. Dan cadangan keempat pula adalah melaksanakan program perancang keluarga. Okay. Program ini untuk menjarakkan kadar kelahiran seperti beberapa cara yang diguna pakai pada masa kini, iaitu salah satunya penggunaan kondom dan pil pencegah kehamilan. Okay. Segala pil-pil yang digunakan adalah untuk menjarakkan kadar kelahiran di benua Afrika. Jadi hal ini sebenarnya keempat-empat langkah ini dapat mengurangkan kadar pertumbuhan dan kadar kelahiran di benua Afrika. Okey, itu cadangan daripada saya. Kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Nampaknya masa amat menceburi kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah Afrika sebenarnya berpotensi untuk mengatasi masalah kadar kelahiran dengan cara meningkatkan pengeluaran pertanian dan kemampuan pembelinya. Bagaimanapun, untuk menjadikan fakta ini sebagai satu kenyataan, usaha mencapai suasana aman dan damai harus dipertingkatkan. Jika semua 9.7 juta pelarian di kawasan tanduk Afrika itu dapat dikembalikan ke tempat tinggal asal mereka dan suasana aman damai dicapai, sudah tentu pertumbuhan penduduk dapat dikawal. Namun, keamanan sendiri tidak dapat menjamin keadaan ini kerana lain-lain perubahan juga perlu dilaksanakan. Ini termasuklah dasar pertanian yang sesuai, kawalan dan pemantauan terhadap harga bahan makanan di pasaran, akses untuk mendapatkan kredit bagi petani miskin, sistem pemprosesan makanan yang baik, teknologi penyimpanan makanan dan pemasaran perlu disusun atur dan diolah kembali. Baiklah, sebelum kita semua mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, sehingga kita bertemu lagi, jaga diri dan semoga sentiasa sihat hendaknya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.